Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung tajuk sains kita tahun 2. Hari itu kita dah buat dah yang lepas. Jadi hari ini kita akan sambung semula tajuk kita. Okey, baik. Alhamdulillah semua sekali sediakan buku teks dulu. Buku teks. Kita akan tengok buku teks, kemudian kita akan buat buku aktiviti. Okey, baik. Kita akan proceed dengan muka surat 8. Hari tu dah habis dah sampai muka surat 7. Jadi hari ni buka muka surat 8. Okey. Okey, tengok muka surat 8. Okey, yang atas ni hari tu kita dah selesaikan dah. Kita dah lakarkan daun semua dah hari tu. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk baru. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor. Maksud mengukur ni kita mengukur sesuatu menggunakan sesuatu. Okey, contohnya kita ukur panjang pensel menggunakan pembaris. Pembaris ada nombor-nombor tu kan. Okey, tengok sini. Ni ada pembaris ni. Okey, ada nombor-nombor. Okey, jadi kita mengukur menggunakan nombor. Ataupun kita boleh mengukur menggunakan benda lain. Contoh kita ambil okey, pensel, kita letak pensel dan kita letak pemadam dekat tepi pensel. Okey. Letak pemadam, contohnya pemadam ada 4 pemadam bersamaan dengan satu pensel. Kita letaklah, kita susun. Okey, baik. Dan menggunakan nombor. Okey, kita tengok. Tengok perbualan dua orang pelajar ni. Okey, dia kata, pelajar perempuan kata apa? Berat saya 24 kilogram. Lepas tu budak lelaki dia tanyalah, bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Okey, dia tanya, macam mana dia tahu berat dia 24 kilo? Okey, jadi dia kata apa? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Jadi dia gunakan alat penimbang. Alat penimbang ni bila kita berdiri atas dia, macam ni, tengok muka surat sebelah ni. Bila kita berdiri atas dia, dia akan tunjukkan nombor, maknanya berat kita. Kalau kamu pergi pasar pagi ataupun pergi market ke apakah, tengok ibu kamu beli ikan ayam, dia akan letak dekat atas penimbang. Betul tak? Yang tu dia nak ukur lah. Kadang-kadang kita beli ikan, abang bagi ikan sekilo. Kata menung sekilo. Macam tu. Okay, faham kan? Okay. Lepas tu dia kata apa? Okey, budak lelaki tu pula timbang. Dia kata berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Dia kata, walaupun umur kita sama tetapi berat kita berbeza. Macam dalam kelas kamu, kamu semua sama umur. Semua darjah 2 tapi berat tak sama. Ada yang berat lagi ringan, ada yang lagi berat. Okey, baik. Yang lagi berat tu tambah-tambah PKP ni. Jangan nak makan banyak-banyak. Kamu kena mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey? Okey, pemakanan yang sihat tu yang paling penting sekali. Okey, jangan duk makan banyak-banyak lagi daripada 24 kilo naik jadi 50 kilo. Lagi seluar pun tak celui, baju pun dah tak celui dah. Nak buka sekolah dah ni. Okey, faham. Okey, tengok Nurul dan Kanang. Ni muka surat 9 muka surat 9. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Maknanya mereka sudah pandai untuk mengukur dan menggunakan nombor. Okey, nanti kalau dah habis PKP ni, kalau kamu pernah pergi Tesco Magong kan? Okey, kamu pergi Tesco Magong, kamu boleh tengok dekat tandas. Sebelum nak masuk tandas, dekat bawah tu ada satu alat penimbang. Okey, kamu boleh try guna alat penimbang tu. Kamu tengok berapa berat kamu. Tak silap ustaz, dekat situ kamu boleh ukur penimbang, maknanya ukur berat kamu. Dan juga kamu boleh ukur ketinggian kamu. Ada dua dekat situ kamu boleh ukur. Okey, cuba lah nanti. Lepas tu nanti main sekolah, bagi tahu ustaz. Kalau tak mau cuba pun tak apa, tak ada masalah sebab bahaya kan. Tapi Tesco kan, COVID ni kan. Kalau boleh duduk di rumah dulu. Siapa rumah yang ada penimbang, okeylah boleh guna penimbang. Kalau yang tak ada, tak apa, tak perlu guna lagi. Ini sekadar kamu nak mencuba. Okey, baik, faham? Okey, alhamdulillah. Okey. Yang setakat mengukur dan menggunakan nombor kamu tahu kan? Okey, lepas tu ni dia ada uji kaji ni. Okey, uji kaji ni dia suruh kita guna ukur lilit kepala ni macam apa? Ribbon ni. Guna ribbon ni
Lepas tu ukur kepala kamu, besar kepala kamu, lepas tu kamu gunting, kamu nak tahu panjang mana, lepas tu kamu ukur dengan pembaris. Siapa nak buat, buat. Siapa tak mau buat pun tak apa. Nanti boleh bagi tahu kat ustaz, tak ada masalah. Okey dah? Okey, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Yang tadi tu, lepas tu dia suruh rekodkan nama. Nanti insya-Allah kita akan buat aktiviti ni dalam kelas kalau kita sempat nanti. Nah. Okey, tengok muka surat 10. Berkomunikasi. Apa maksud berkomunikasi? Berkomunikasi ni bermaksud kita bercakap dengan orang lain dan orang lain pun bercakap dengan kita, ataupun kita berkomunikasi dengan menggunakan benda yang tidak hidup. Contohnya kita berkomunikasi menggunakan kertas. Ada orang dia berkomunikasi menggunakan kertas. Maksudnya contoh orang yang bisu dia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, ataupun dia menggunakan kertas ditulis kan. Ada orang yang tak faham bahasa bisu. Ataupun yang kedua dia berkomunikasi dengan melukis gambar. Dia lukis gambar. Contoh dia lukis gambar apa, ayam ke ikan ke, gambar pemandangan sekolah ke apa, dia nak bagi tahu yang dia suka sekolah. Okey, faham Okey, tak apa, kita tengok dulu. Mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif. Okey, ni berkomunikasi. Okey, cara berkomunikasi yang diterangkan di sini adalah kita tengok je tugasan menyapu, membersih tingkap, menyusun meja, memadam papan putih. Okey, yang ni kita baca ni kita dah faham dah. Yang mana guru kelas sedang berkomunikasi dengan kita, dia nak bagi tahu kita, kata kita ada tugas menyapu, membersih tingkap, menyusun meja, memadam papan putih. Ini salah satu cara kita berkomunikasi menggunakan perkataan. Dan yang kedua, kita berkomunikasi menggunakan gambar. Ni gambar apa? Gambar penyapu. Jadi kita tahu dah, okey, guru kelas kita buat gambar ni supaya kita tahu kita tugas kita adalah menyapu. Lepas tu membersih tingkap, okey, dia letak ni bulu ni, okey, bulu ayam kan, selalu kita guna bulu ayam tu kan. Okey. Yang ketiga, kita tengok gambar kerusi dengan meja ni. Jadi kita tahu dah, oh, kerusi meja kita kena susun meja dan kerusi. Itu cara kita berkomunikasi menggunakan gambar. Okey, faham? Okey. Yang last sekali gambar whiteboard ni, gambar papan putih ni. Jadi kita berkomunikasi menggunakan papan putih. Bukan kita bercakap dengan papan putih, tapi kita tengok gambar, kita dah boleh faham rupanya cikgu kita suruh kita padam papan putih. Dan siapa yang kena padam? Pada hari apa kita tengok dekat bawah, Isnin, Ismail, Ramlah. Jadi nama-nama ni yang ada ni, dialah yang bertugas untuk padam. Dan dialah yang bertugas untuk sapu sampah sebab ada gambar penyapu. Ini adalah salah satu cara berkomunikasi. Tak semestinya kita pergi bagi tahu orang tu, okey, Ismail, kamu hari ni pergi sapu sampah apa semua. Jenuh lah hari-hari kita nak bagi tahu kan. Jadi kita ambil jadual ni, kita lekat. Semua orang ada jadual bertugas dalam kelas kan. Jadi itu adalah salah satu cara berkomunikasi menggunakan gambar. Okey, faham Okey, dan bawah ni adalah tulisan iaitu nama-nama. Okey, dan hari bertugas Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, yang ni asalnya semua orang dah tahu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, kita baca soalan ni. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Siapa? Cuba tengok dekat situ. Tengok dekat gambar tu. Siapa yang bertugas sapu sampah pada hari Rabu dan Khamis? Kita tengok hari Rabu. Mana Rabu? Rabu, Hairun dengan Yana. Lepas tu hari Khamis, siapa yang bertugas sapu sampah? Santi dan Syamim. Okey, faham? Susah ke senang? Senang saja. Kita tengok nombor 2. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Okey, dalam seminggu maknanya hari Isnin sampai Jumaat yang susun meja. Ni, meja. Daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Depa guna buku ni, kita hari Jumaat kita cuti kan. Depa hari Jumaat depa sekolah sebab hari Ahad depa cuti. Kita hari Ahad sekolah. Jadi buku ni buku yang bukan daripada cuti Kedah lah. Kita Kedah kita cuti Jumaat ni. Okey, ada berapa orang ni? Hari Isnin ada 2, Selasa ada 2, Rabu ada 2, Khamis ada 2, Jumaat ada 2. 2 campur 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 10 orang. Berapakah yang ditugaskan menyusun meja dalam seminggu? 10 orang. Faham? Mudah ke susah? Susah ke senang?
Susah ke susah? Susah ke senang? Senang lah kan? Okey, 3. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Siapa yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? 2 kali. Ada siapa yang bertugas sebanyak 2 kali? Maknanya kita kena cari nama orang tu, dia dalam seminggu tu nama dia ada 2 kali. Kita cuba tengok. Kita tengok siapa lah ni yang namanya ada 2 kali ni. Cuba tengok sama-sama. Ada tak nama dia tu bertugas 2 kali dalam seminggu? Jumpa tak? Okay, saat ni dia tengah cari ni. Jumpa tak? Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi, siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Kita cari dalam ni semua. Okey, tiada. Tak ada yang bertugas. Jadi, tiada yang bertugas 2 kali dalam seminggu. Okey, berdasarkan soalan di atas, catat jawapan kamu dan bacakan di hadapan kelas. Nanti kita akan buat buku aktiviti. Okey, baik. Mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Okey, tengok ni gambar. Macam Ustaz bagi tahu tadi, berkomunikasi melalui gambar, melalui carta. Jadi dia tulis carta ni nama guru, ketua kelas, penolong ketua kelas. Graf, okey, dibuat graf. Dan juga model. Okey, model maksudnya haiwan lah. Contoh ni dia bagi singa. Okey, baik. Faham Okey, kalau faham kita tengok. Okey, kamu semua ada buku aktiviti. Boleh buka buku aktiviti muka surat 5. Kita akan buat buku aktiviti muka surat 5. Okey, tengok Yang manakah lebih banyak? Sebelum tu kamu tulis tarikh lah. Jangan lupa lah. Macam yang tadi juga buku aktiviti ni. Tulis tarikh. Okey, baik. Balang A boleh diisi penuh dengan 2 cawan air. Yang ni balang A ada 2 cawan. 2 cawan air Okey. Dan 2 cawan. Okey. Lepas tu dia kata apa pula? Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Balang B ni. Okey, balang B ni boleh isi dengan 4. Okey, jadi kita tengok. Nombor 1, pemerhatian kita. Kita tengok apa yang kita nampak dan apa yang kita faham. Okey, dia kata apa? Balang apa? A ke B? Boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang apa? Okey, yang mana? Balang apa yang boleh isi dengan air yang lebih banyak? A ke B? Mestilah B. Jadi kamu tulis dekat sini B. Saya tak mau tulis. Okey, lebih banyak berbanding dengan balang apa? Balang A. Tulis A. Okey, baik. 2. Air daripada balang A dipindahkan ke dalam bikar C. Okey, air dalam balang A ni dipindah dalam bikar C sampai dekat sini. 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Jadi sampai dekat 4 garis ni dia nak ukur ni. 4 dia punya level dia. Garisan dia ni kan. Okey, 4. 1, 2, 3, 4. Ini A. A ni dia buat sini 4. Okey, lepas tu dia kata pula. Kemudian air daripada balang B pula ni. B ni dia tuang dalam bikar D. Lakarkan parah air pada bikar D. Okey, kalau C dia ambil A 2 ayak naik sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau B ni ada 4 cawan lagi banyak ayak. Dia naik sampai ke mana? Agak-agak kamu. Yang ni dah 4 yang ni. Takkan 4 juga. Mestilah lagi banyak. Okey, kalau lagi banyak tu sampai berapa kamu cuba tandakan. Kalau Ustaz asal kat sini 1, 2, 3, 4. 4 sama kan? 4. Okey, kalau 2, 4. Okey, kena tambah lagi 2. Jadi tambah lagi 4. Tambah 4, 1. Okey, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai nombor 8. Ni sampai nombor 8 ni. Kamu boleh tandakan sampai nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Dekat. Jika mewarnakan dalam ni. Ini contoh saya tunjuk. Okey, baik. Tengok yang sebelah. Surat 6. Alat piawai. Kita tengok. Satu, panjang buku teks yang diukur menggunakan pembaris adalah ni buku teks. Okey, diukur pembaris. Panjang dia 25 ke 20 ni. Sampai dekat garisan ni. Berapa? 25. Kamu tulis kat sini 25. Okey, faham? 2. Gunakan pembaris untuk mengukur garisan AB di bawah. Okey, kamu ambil pembaris. Nanti kamu ukur daripada sini sampai sini. Tengok panjang dia berapa, kamu tulis dalam ni. Okey, Okey, lepas tu dia kata apa? Gunakan pembaris untuk membuat garisan 10 cm. Panjang di dalam kotak di bawah. Okey. Kamu ambil pembaris, kamu letak dalam kotak ni.
Okey, kamu letak dalam kotak ni, kamu gariskan daripada 0 cm sampai 10 cm dalam kotak ni. Okey, faham? Okey, senang je kan? Jangan lupa tulis tarikh. Okey, last. Apakah haiwan itu? Tulis tarikh. Sambungkan titik bagi melengkapkan gambar di bawah. Yang ni kamu suka kan? Sambung titik. 1, 2, 3, 4. Kamu sambung je. Sambung sampai habis. Lepas tu dia kata apa? Apakah haiwan di atas? Ustaz tak mau bagi tahu kamu haiwan apa ni. Nanti kamu gambar sambung-sambung. Kamu tengoklah, nampaklah. Gambar kucing ke, harimau ke, siput ke, ataupun tikus ke. Berikan 2 ciri yang terdapat pada haiwan ini. Berikan 2 ciri-ciri yang ada. Apa ciri-ciri yang ada dekat haiwan ni? Contohnya dia ada kaki ke, dia ada sesungut ke, dia ada cengkerang ke, ada apa ke? Bagi 2. Okey, ini muka surat 7 Okey, kamu siapkan semua soalan ni. Aktiviti ni kamu boleh snap gambar dan hantar dekat guru kamu. Okey, guru yang mengajar kamu nanti. Okey, baik, alhamdulillah semua faham kan? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.